Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah, insyaAllah kita mengenal Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okay, Alhamdulillah, ketemu lagi. Minta maaf minggu lepas saya tak sempat nak buat modul. Ada, cuma dia tak tak proper sikit lah. Okay, untuk hari ni kita cuba cover bab function, fungsi, chapter 4. Sebelum tu jangan lupa bab bulan kita ada test. Test sampai chapter 3 saja. So chapter 3 saja. So you all tak perlu risau lah. So untuk chapter ni saya masuk sikit supaya you all tak kata ni sangat lah. Okay, untuk chapter 4 ni fungsi. So fungsi kita cuba cover lah. Ada 3 part yang kita cuba. Yang pertama definition. Yang kedua kita punya apa dia punya elemen-elemen dia dan macam mana kita nak menggunakannya lah. Okey. Kalau tengok secara umum dalam slide ni introduction. Okey. Apa maksud apa maksud fungsi? Okay, fungsi a module of code that perform a specific job. Itu yang paling benda paling penting adalah satu modul code. Maksud dia dalam satu modul tu jadi beberapa kod yang menjalankan pada specific task. Secara mudahnya lah yang kita boleh faham. Mungkin saya boleh share kat sini untuk memudahkan kita punya explanation. Okay, definition a module. So tu hopefully boleh pegang lah. A module of code that performs a job. Secara mudahnya contoh dalam satu syarikat. Okay, macam sebelum ni kita punya programming code kita sebelum ni kita ada main saja, main function integer main, betul ada parameter bla 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 bla, betul return 0. Okey, itu dipanggil function main. Okey. Dan sebelum ni kita buat kita display nama, kita kira markah, semua yang dalam satu main function. Semua yang dalam satu main function. Ingat, kita buat nak kira kita punya kita nak tentukan you grad tak grad dalam kita punya lab kan. Semua ini dalam main function. Semua dah masuk kat sini, ada include IOStream, using and specificity, lepas tu integer main, lepas tu kita punya coding bla bla bla, cout semua kat sini. Betul return 0 juga. Sebelum ni macam tu. Tu normal yang kita dah buat lah. Okay, the next yang apa yang kita nak approach adalah kita task tu kita buat dalam satu group ataupun satu modul yang khusus. Contoh kalau ada 4 task, ini function A, ini function B, ini function C, ini function C. So setiap task, setiap group ada spesifik task dia, ada spesifik job dia. So maksudnya main hanya menjalankan kerja utama. Bila contoh nak display nama awak sebelum ni kan, nak display nama awak, dia terus panggil function, dia terus jump pada function tu, function dia buatlah task untuk display you punya nama dengan kad matrik tu dia batas balik. So kat sini task untuk display nama dengan you punya kad matrik semua dalam group dan ada group, bukan dalam main group. Itu secara mudahnya. Lepas tu dia juga konsep adalah divide and conquer. Maksud ada task sebelum ni satu task besar dalam satu group. Contoh ada banyak task, semua yang kita kumpul kat sini. So untuk memudahkan kita pecahkan task A, task B, task C, task D untuk complete the main task. So kita pecah kecilkan. Tu dia panggil divide and conquer. Ni bukan dalam perang Divide and conquer ni adalah falsafah perang strategi perang. Kita divide and conquer. Seperti mana
Pernah dengar kot dalam sejarah Melayu. Ni lah. Okay, apa dia punya advantage? Ni kelebihan dia lah. Di mana yang pertama, can view in a smaller scope. Maksud dia, untuk contoh task A mungkin display nama. Task B mungkin just display you punya kad metrik. So lagi mudah lah. In case kalau ada error, kita just boleh tengok pada certain group saja. Program can develop much faster sebab satu group spesifik pada satu task. So kalau contoh dalam satu syarikat ni ada banyak department. Mungkin ni pengurusan, ini kewangan, ini production, ini mungkin dia punya store management. So setiap group memainkan spesifik job je. So tak adalah pening. So dia terus fokus pada job yang perlu dia kena buat lah. Okay. Itu yang ketiga, easier to maintain. Maksudnya kita boleh find the error lebih cepat. Contoh kalau ada kat error ni, kita terus detect lah. Kita terus hanya betul pada ni. Dan kita terus fix pada certain group yang bermasalah saja. So tak perlu ada isu lah. Okay. Itu secara mudah yang awak boleh faham. Okay. Maksud dia macam itu konsep ataupun falsafah dalam bab function ni lah. Okay. Next adalah type of function. Kita ada dua standard. Kita ada dua type of function, dua fungsi. Yang pertama standard library function yang guna sebelum ni kan. Yang kita guna apa? Kalau masih ingat dalam kita punya lab ataupun kita punya pembelajaran sebelum ni, kita ada include IOStream dengan include mat.h. Itu adalah standard library function. Main pun adalah standard library function. Integer main return 0 tu kan. Okay, yang ni dalam chapter ni kita akan fokus ni lah, user defined function. Iaitu user defined, maksudnya kita buat fungsi kita sendiri, group kita sendiri, kita yang buat, tak kisah nama apa-apa. Tapi macam mana nak buat, apa keadaan nak buat, ni dia punya part lah yang awak kena cover secara khususnya. Okay, ini adalah element of function. Maksud dalam coding, macam mana kita nak buat, kita nak apply function ni. Okay, element of function main dalam kita punya programming untuk menjadikan function tu berfungsi, kena wajib ada 3 benda. 1, 2, 3. Apa dia? Yang pertama prototype, yang kedua definition, prototype function, definition function, and then adalah call function. Okay, prototype apa dia punya fungsi, apa dia punya tujuan dia? Untuk declare. To declaration. Maksud dia untuk maklumkan pada coding ataupun kita punya programming, kita dah wujudkan contoh saya atas ni kan. Ada 4. So saya kena declare 1, 2, 3, 4. Ada 4 declaration yang saya kena buat lah. Yang pada saya punya ni. So untuk declare tu kita kena letak sebelum main function. Ingat. So, kita ada contoh, kita ada apa? Include, lepas tu kita ada using name, lepas tu kita ada terus integer main kan, lepas tu kita ada buka kurungan, tutup kurungan. Okay, ni normal lah yang kita punya coding. Okay, masuk letak sebelum main function, masuk kita letak kat sini, declare macam ni kan. Ni adalah standard library IOStream kan, include IOStream. Ni adalah declaration. Maksud dia nak untuk prototype, kita kena letak sebelum main function. Ni main function. Sebelum main function, kita kena letak. Okay. Itu tu punya tujuan lah. Dan ada 3 elemen. Maksud dia dalam satu baris ni ada 3 elemen. Yang pertama adalah dia punya nama. Yang kedua adalah, yang pertama adalah dia punya jenis, function type. Yang kedua adalah function name. Dan yang ketiga adalah parameter. List of parameter with type. Okay, itu dia punya fungsi fokus lah. Maksud dia untuk prototype kena ada type, function name and list of parameter. Okay, saya terangkan dulu, nanti kita tengok contoh baru boleh nampak overall macam mana prototype tu. Okay, yang kedua definition. Definition a main structure. Main structure tu maksudnya macam ni integer main kan. Maksud dia kita punya function kena ada macam integer main ni lah. Kena ada integer main, lepas tu kena ada
return 0. Return 0. Okey, untuk terjemahin letak di luar selepas main function. Maksud dia ni kita punya prototype kat sini. Lepas tu yang terjemahin. Okey, bawah terjemahin tu you kena buat dia punya definition function. Buka tutup macam biasalah. Ni kita punya definition. Definition adalah the main structure. Sama macam terjemahin lah. Okey, dalam terjemahin ada dua. Yang pertama ada first line. Ni dia panggil first line. Yang kedua adalah punya body. Ni dia punya body lah dalam dia. Okey, untuk first line kena ada 3 jenis. Kena ada 3 komponen. Masuk dalam first line ni ada 3 benda. Pertama type, macam ni integer lah. Name, nama function dia adalah main. Yang ketiga adalah parameter. Okey. Parameter tu parameter ni sama juga macam tadi. Prototype kat sini kan pun ada 3 elemen. Type, name, parameter. Kalau untuk first line sama ya, Pak. Konsep dia sama. Type, name, parameter. Cuma yang ni untuk letak kat sini kena a list of parameter with type sahaja. Tak ada nama lah. Tak ada nama. Contoh saya buat void A. Okey. Ini adalah type saya. Nama fungsi saya adalah A. Okey, parameter. Okey, saya buatlah void juga. Okey, ni void. Void A, void maksudnya parameter saya adalah void. Ni parameter saya. With type. Type saya adalah void lah. Jenis void. Ni maksudnya dalam kurungan ni adalah parameter kita. Okey, itu untuk prototype. Prototype jenis fungsi kita adalah void. Nama fungsi kita adalah A. Manakala kita punya parameter adalah void. With type saja. Type bagi parameter, jenis parameter kita adalah void lah. Nama dia tak ada. Tapi untuk definition kena ada lah. Contoh saya buat void. Kita A, kita follow yang sama. Okey, sini void. Okey, void. Okey, kat sini untuk void untuk void tak perlu you declare apa-apa nama lah. Sebab untuk kita punya ni first line ini first line kita ada nama, kita ada jenis, kita ada nama kita A dan kita ada type. Cuma nama untuk void tak ada. Sebab apa void tak ada? Sebab void dia punya void main. Kita ada type, banyak type kan. Integer, kita ada integer, kita ada void, kita ada float. Untuk void dia tak return any function. Sebab tu kita tak declare apa-apa nama kat sini lah. Tapi kalau untuk jenis lain wajib declare. Contoh saya buat integer, kena ada buat integer x. So x adalah nama saya. Nama fungsi saya lah. Okey, body ni lah body lah. Kita punya body ni. Function. Okey, next adalah nak panggil. Okey. Definition letak kat mana? Letak di luar selepas main function. Maksudnya kita buat using IOStream, using tu kita declare okey, lepas dah using itu integer main, lepas tu kita jajan main, lepas tu lepas return 0 tutup kurungan ni baru kita buat kita punya definition function kita. Itu main structure kita lah. Iaitu ada 2 part, iaitu first line, ni first line dengan body dalam ni lah. Okay, next adalah call. Call adalah to use ataupun untuk panggil lah, untuk panggil the function di dalam main function. Okey, prototype kat atas, definition dekat
luar selepas main function, manakala call kat dalam. Kat dalam main function. How macam mana nak guna? Kita boleh panggil dia sama dengan dua kaedah lah. Contoh name. Kita kena dikit nama. Contoh macam saya ni A. Letak A lah. Nama fungsi saya A kan. So A. And dia punya kurungan. Okay, kurungan. Tutup. Or parameter. Kalau ada parameter adalah. Kalau void tak ada parameter lah. Contoh macam ni example. Ni contoh fungsi saya. Ni saya cakap contoh. Ni contoh 3 kaedah saya nak call function saya. Yang pertama group A. Okay, group A. Kita just parameter tak ada. Sebab apa tak ada parameter? Sebab void. Sebab function. Yang kedua group B. X. Ada parameter. Name dengan nama dengan kurungan wajib. Nama dengan kurungan memang wajib. Tapi untuk parameter ni optional. Kalau void tak perlu ada parameter lah. Tapi kalau integer float you kena declare. Macam group B X, group C. Macam ni satu parameter. Yang ni ada 3 parameter. Masuk dalam you punya call function. Dalam call function ada 3 ni kan. So maksud dia ada 3 ada 3 parameter yang kena declare. Itu secara overall lah yang saya nak terangkan. Okay, secara mudahnya saya akan terangkan ni contoh programming saya nak buat. Okay, kalau tengok kat sini kita punya Okay, ini saya punya programming. Contoh saya adalah include IO stream tu basic. Yang kedua adalah unit pun basic. Okay, tu nampak tiba-tiba ada void group A void group B integer. Okay, saya dalam contoh ni saya wujudkan 2 fungsi. Yang pertama fungsi group A, yang kedua adalah fungsi group B. Ini adalah untuk line yang 4 dengan kelima adalah prototype. Ingat kita ada 3 elemen, kita ada 3 main elemen dalam function. Yang pertama prototype, yang kedua definition, yang tiga call. Ingat yang untuk line 4 dengan 5 adalah prototype. Di mana dalam prototype, ingat lagi saya punya penjelasan ni kena ada 3 elemen. Yang pertama dia punya type. So untuk yang line 4 saya punya type adalah void. Dia punya nama group A dan a list of parameter with type iaitu void. So saya punya parameter adalah void. Dia punya type adalah void jugalah. Okay. Untuk group B pula, itu saya punya prototype group B. Saya dah declare group B. So saya punya jenis adalah void. Saya punya nama adalah group B. Manakala saya punya parameter adalah integer. Okay. Ni saya buat integer X. Okay, ini adalah global parameter. Di mana kita declare satu parameter di luar fungsi main. Biasa kita boleh declare dalam main kan. Contoh yang kat bawah tu lah integer Y. Okay, integer Y, integer X. Integer X adalah global parameter. Manakala integer Y adalah local parameter. Local parameter hanya boleh digunakan dalam function main sahaja. Kita tak boleh guna kat luar. Maksudnya Y tu hanya boleh guna dekat dalam function main saja. Manakala X you boleh guna kat mana-mana function lah. Okay, contoh saya buat untuk dalam main Okay, ni contoh dalam main. Okay, ni structure main saya. Itu integer Y. Lepas tu saya ada cout. Ini main function parameter X equal to X. Lepas tu saya panggil. Ni group A. Group line 15 dengan line 17 adalah call. Ini adalah elemen ketiga kita. Yang tadi prototype kat atas kan. Ni adalah call. Di mana kita call group A. Tiba ke line 15. You dah declare di group A. Dia terus call. Dia terus lompat ke line yang ke-24. Line 24 sampai dah line ke-29 adalah definition function. Ni saya kata definition function tu. Maksudnya untuk line ke-24 adalah, ingat dalam definition ada 2 elemen main. Yang pertama first line. Okay, first line kat 24 tu lah. Yang kedua adalah body function. So body function start daripada line ke-25 sampailah line ke-29. So tengok ada integer X sama dengan 100. Kita declare balik, kita tukar nilai X kepada 100.
Nak buat X equal to 1 pun boleh. Sebab kita declare tadi awal kat atas pun tak masalah. Sebab dia global Cuma hari ni yang contohnya saya terbuat X, integer X pula. Nak buat X saja boleh. X equal to 100. Lepas tu in group A function parameter X equal to X. Lepas tu lepas habis selesai line ke-29 dia lompat balik ke line ke-15. Line 16 kosong. 17 dia call balik function. Okay. Call balik function. Dia terus lompat daripada line ke-17 pergi pula ke line ke-31. Okay, 31. Ingat dalam definition sama juga. Saya repeat balik. Ini bila call dia terus pergi dia punya definition ataupun main structure. So dalam definition function kita ada dua main element. Yang pertama first line. Okay, first line kita yang group yang line 31. Manakala body kita adalah line 32 sampailah line ke-34 untuk second function kita. Ingat dalam contoh ni kita ada dua function iaitu group A dengan group B. Okay, apa beza group B? Okay, group A tak ada parameter yang dalam saya punya call tak ada parameter. Ingat tadi untuk call kita boleh wajib ada nama dengan kurungan. Tu wajib ada. Sebab tu group A adalah nama, kurungan tu kurungan lah. Manakala group B nama dengan kurungan wajib tetapi ada parameter iaitu X, itu Y, sorry. Line ke-17 ada Y. So tengok ke line 17 ada Y. So bila Y kita dah declare ke atas Y equal to 9. So bila Y equal to 9, nombor 9 tu dia call, dia pergi ke line ke-31. Dia pass nombor 9 tu ke dalam integer Z. Dalam group B tu lah. So integer Z adalah local parameter. Maksud dia parameter Z hanya boleh digunakan dalam function group B sahaja. You gunalah dekat A, you try lah. Akan ada error, confirm. Okay. So integer Z. So apa yang dia buat? Dia buat cout in group B function parameter X equal to, nampak saya buat Z. So maksud dia akan declare Z lah. Sebab tu bila akan keluar nombor 9 lah, sebab Y equal to 9. So nombor 9 tu dia pass pada group B, masuk dalam Z. So kita di function parameter X equal to Z. So Z tu adalah nombor 9. Habis line 34 dia patah balik pergi pada line 19. Cout in function parameter X plus X. Plus X. Tadi X berapa? 1. Ingat 1. Line 13 dia print 1. Line ke-15 dia print 100. Sebab apa? Dalam group A kita declare X 100. Line ke-17 dia declare sebagai nombor 9. Sebab apa nombor 9? Sebab Y itu 9. Tetapi line ke-19 ingat nombor asal ataupun data asal yang ada pada nombor pada integer main adalah 1. So ingat kita punya integer X group, ingat dalam line ke-26 nombor X equal to 100 hanya valid untuk function dalam group A sahaja. Sebab tu bila you patah balik pada integer main, X akan balik pada nombor asal iaitu 1. Sebab tu dalam pada line 19 bila kita print plus X, tadi normal bukan 100 sebab 100 hanya valid untuk function A sahaja. Bila patah balik pada main function, X akan jadi nombor 1 balik. Sebab tu bila kita plus X, dia akan jadi 2. Bukan 1, 2. Sebab tu bila kita play, X equal to 2. Tu cara mudahnya lah. Yang hopefully you all semua dapat tangkap tentang bab function ni. Hopefully semua jelas. Saya punya penerangan dah 24 minit dah. Ini pun nak upload pun lama ni. So hopefully apa-apa masalah, persoalan boleh tanya saya. Boleh refer pada saya punya mind map yang saya buat tadi. Sekian, terima kasih. Hopefully apa-apa masalah boleh tengok kat WhatsApp. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.